Hai, Assalamualaikum Cik Adik, Cik Abang, Cikebum. Selamat datang kembali ke dalam channel Alif Busu. Kepada anda semua yang belum lagi tekan butang subscribe, sila lakukan sedemikian jika anda berminat dengan konten-konten yang Alif sediakan di dalam channel ini. Dan kepada anda semua yang telah pun setia ke dalam channel ini, terima kasih Alif ucapkan kepada anda semua. Jadi dalam video pada kali ini kita akan bercakap tentang satu isu yang telah pun viral dahulu, tentang seorang YouTuber telah pun ditahan dan disoal siasat kerana didapati telah melakukan kesalahan rogol dan juga mencabul di dalam proses beliau melakukan sebuah drama untuk YouTube lah. Jadi apabila kes itu telah pun mendapat perhatian ramai yang tertanya-tanya di manakah kesahihan ataupun kebenaran kes ini, adakah selepas disiasat tersebut lelaki dan juga YouTuber tersebut telah dijatuhkan hukuman ataupun tidak. Namun ianya telah pun diam seketika, dan apabila baru-baru ini muncul kembali satu laporan ataupun satu berita tentang bahawa laporan yang telah dibuat oleh mangsa sebenarnya adalah laporan palsu. Bagaimanakah boleh berlaku sedemikian? Jadi saya akan ceritakan kepada anda dan saya akan memberikan maklumat yang secara terperinci yang saya peroleh daripada berita harian online. Saya akan baca kepada anda semua. Pelakon drama pendek YouTube didakwa lakukan pemerasan dan buat laporan palsu. Kota Bahru, seorang pelakon drama pendek di YouTube didakwa di Mahkamah Magistrate di sini atas dua pertuduhan pemerasan sehingga mendatangkan ketakutan kepada seorang lelaki dan membuat laporan palsu mengenai kejadian rogol pada Disember lalu. Tertuduh Nur Hafizah Syamsuddin, 31, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Ibrahim Muhammad Gulam. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan pemerasan kepada seorang lelaki berusia 29 tahun sehingga mendatangkan ketakutan sesuatu bencana itu akan melaporkan kepada polis bahawa lelaki itu merogolnya. Kesalahan itu dilakukan di sebuah restoran nasi kukus di Taman Bendahara, Pengkalan Cepa di sini jam 3 petang pada 19 Disember tahun lalu. Nur Hafizah didakwa mengikut Seksyen 385 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun atau denda atau sebat atau mana dua-dua daripada hukuman itu jika disabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa memberikan maklumat palsu kepada anggota polis bahawa dia dirogol oleh lelaki sama ada seorang lelaki lagi berusia 21 tahun dengan niat agar mereka dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Kesalahan itu dilakukan di kaunter Balai Polis Kubang Kerian pada jam 12.08 tengah malam pada 20 Disember lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum 2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Okey, begitulah dia punya pertuduhan dia. Maka si mangsa ini yang kita anggap sebagai mangsa selama ini telah pun dituduh ataupun disyaki bersalah dan dibicarakan di mahkamah, dan ianya didakwa di bawah dua seksyen iaitu kanun keseksaan untuk kedua-duanya sekali lah. Satu pemerasan dan juga satu adalah laporan palsu. Jadi di sini masih lagi belum dipastikan ataupun belum lagi dijatuhkan hukuman. Wanita ini tidak mengaku bersalah dan mungkin kes ini akan dibicarakan. Namun dalam tempoh PKP ni saya tak pasti bagaimana, mungkin akan dilanjutkan lagi lah tempoh perbicaraan itu. Dan kita doakan sahajalah bahawa perkara ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Namun itulah pengajaran untuk kita semua. Kalau memang sesuatu perkara itu kita ingin lakukan untuk tujuan menjatuhkan seseorang itu, maka batalkanlah niat anda itu, kerana sepandai-pandai tumpan melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sebab bahagian penyiasatan polis ni awak tak boleh nak tipu ya. Awak macam pusing-pusing macam mana pun diorang tetap akan tahu apakah cerita sebenar, dan dia akan timbul keraguan di situ dan mereka akan ambil kira beberapa perkara lah kalau benda tu tak betul dan ianya berbalik kepada anda semua. So jadi pastikan dahulu kalau betul kena rogol, pastikan betul ke anda kena rogol dan barulah buat laporan polis. Jangan disebabkan kerana anda sakit hati dengan orang tu ataupun ingin menjatuhkan reputasi seseorang itu, anda membuat laporan palsu kerana buruk padahnya. Jadi kepada kita semua, sama-samalah kita mengambil iktibar daripada apa yang terjadi ini. Dan untuk pengetahuan anda, kita bukan ada satu kes saja, kita ada dua kes. Yang pertama adalah kes YouTuber ini, yang kedua adalah dengan seorang da'i. Dan kes seorang da'i itu pun saya dapat tahu bahawa sebenarnya terdapat 10 laporan palsu yang telah dibuat. Maksudnya bukan semua kertas pertuduhan itu adalah
yang betul lah. Jadi kita masih lagi menunggu perkembangan daripada kes tersebut, kes Da'i tersebut. Mungkin ada perkembangan terbaru, kita tunggulah dalam masa beberapa bulan ini. Kalau ada, Alif akan update di dalam channel ini. Dan kepada anda semua, pastikan dahulu perkara ataupun berita yang sahih, kemudian barulah anda kongsikan. Kalau tak sahih, tak payah kongsi, duduk je diam-diam dekat rumah. Jadi stay safe, stay at home. Dan setakat itu saja, kita jumpa the next video. Dan bye, Assalamualaikum.